Dulu siapa yang tak cakap apa tu lawa. Sampai masa dah tua tak lawa dah. Saya tengok balik semalam ada tak siapa share, boleh share dalam Facebook video klip Rayo. Video klip lagu-lagu Rayo dulu-dulu. Tengoklah gambar Fazidah Jonet. Tengoklah gambar Haji Rashid. Kan? Haji Rashid tak apa, kat pasar pun jumpa. Ikan Haji Rashid nama kan. Tak, tapi tengok kan muka dulu muda, sekarang dah jadi artis-artis veteran kan lain. Suara pun ngap tak apa sampai dah. Walaupun lagu yang sama. Nampak tak? Ya, itulah. Jadi makna masuk ni sementara ya kan. Dulu orang punya gila Ramlah Ram. Ingat tak? Ramlah Ram. Dia nyanyi sedap lila. Tapi ingat tak dulu masa muda kan? Yang hati dia tu. Ingat tak tu? Sabar-sabar gadang-gadang kunci ada lampu menyala, mojo tak blackout. Kalau kena kan shot ke apa kan, mana tahu. Kan? Tapi itulah dia kan, makin mana ada TV, Chania dengan kat radio pujaan 10 Nescafe dulu kan. Tapi zaman capek berlalu. Hari ni beribu-ribu lagu. Dulu ingat pakai kaset, berpusing pakai pen, nak reversekan kaset tu balik nak dengar lagu tu kan. Kalau radio murah terbolit, rusak kaset kan, terbalik kan dulu kan. Dulu sekarang kan ada, sekarang ni masuk sumbek kat telinga bono kocik beribu lagu dalam tu. TV dia letak satu hari, internet TV beribu, puluh ribu, satu dunia punya channel boleh tengok. Tu dia katakan dunia tanpa sempadan kan. Abu Ali Ad-Daqaqi berkata, aku datang menjenguk lelaki soleh sedang sakit. Dia dikerumuni oleh murid-muridnya. Dia memang seorang guru besar. Ketika itu dia kelihatan menangis, padahal umurnya sudah lanjut. Maka ku tanya dia, wahai Syekh, apakah engkau menangis dunia ini? Dia menjawab, bukan, aku menangis kerana aku tidak dapat melakukan solat lagi. Dia menerangkan, kerana hari ini terakhir bagiku, padahal aku sujud dalam keadaan lalai. Aku angkat kepalaku pun dalam keadaan lalai. Jangan-jangan aku mati dalam keadaan lalai juga. Kemudian dengan nafas terputus-putus, dia membacakan syair. Kufikirkan hari perhimpunan dan kiamat, juga tertanamnya pipiku di bawah pusara. Sendirian tanpa teman, setelah mulia dan jaya, tubuhku tergadai dengan tanah liat. Kerenungkan panjang dan lebarnya hisap, namun hinanya makamku waktu diberi kitab. Namun harapanku kepada engkau, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, engkau ampuni kesalahanku. Tengok kan, leko lalai. Orang yang ingat agama pun rasa dia lalai. Kita relax dia macam tu lah kan. Dalam kitab Uyunil Akhbar juga disebutkan daripada Syakik Al-Bakha, dia berkata, manusia itu berbicara 3 hal, namun bertentangan dengan perbuatan mereka. Mereka berkata, kami hamba Allah, akan tetapi mereka berbuat bebas. Tapi tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, ikut suka dia. Mereka mengatakan Allah lah yang menanggung rezeki kami, namun hati mereka akan tenang jika bersama harta. Ada duit baru tenang, tak ada duit tak tenang. Ini bertentangan dengan ucapan mereka. Kemudian mereka berkata, kami mesti akan mati, padahal mereka berbuat bagaikan orang yang tidak akan mati. Ini pun bertentangan dengan ucapan mereka. Itu sebab saya bawa contoh yang Masjid Sri Senayan tu. Hamba Allah tu boleh booking tu, tapak tu, tapak tu nanti besok dia meninggal situ, tanam kat dalam masjid tu, dia kata. Kita pengurusi khairat kawasan kita pun tak berani booking kubur tepi pagar tu. Tu saya punya tu. Tak ada kan. Tak ada. Beza kan. Dan itu sebab Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Lihatlah dirimu wahai saudaraku, dengan badan yang mana engkau menghadap Allah, dengan lisan apakah engkau akan menjawabnya. Lalu apa katamu jika dia bertanya, siapakah jawapan yang benar atas pertanyaan itu? Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian nasihatilah orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan apa telah diperintahkannya, serta agar mereka mengesakannya dalam bersendirian dan dalam ramai. Mengesakannya dalam bersendirian dan dalam ramai maksudnya kita buat baik beribadah ni depan orang ramai pun kita ibadah, orang tak ada pun kita ibadah. Ya, makna kadang ada orang depan ramai semayang dah, ada orang lain semayang, dia semayang lah. Tapi bila tak ada orang, seorang tak semayang dah. Nampak tak? Mana semayang ke orangnya. Itu sebabnya. Itu yang dikatakan, hendaklah kamu menyembah Allah di bulan Ramadan, bukannya menyembah Ramadan. Kan ada orang bulan puasa ni dia paling baik sekali,
Sembahyang tak tinggal. Pagi raya selesai. Sembahyang Jumaat pun tak pergi. Kerana pula hari Jumaat kan, jatuh hari pertama, raya kedua tu hari Jumaat pula. Ramai tu. Orang perempuan ingat. Menjadi ejen untuk mengingatkan. Abang, ni Jumaat. Yang cerita. Mengajarkan lamang sampai sebuluh ni. Kan? Jangan lupa pergi semayang. Bawa anak-anak kita ni. Beri ingatkan. Tersebut dalam hadis Rasulullah SAW baginda bersabda, tertulis di Arasy, aku menuruti orang yang taat kepadaku, aku menyintai orang yang mencintaiku, aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, dan ku ampuni orang yang memohon ampun kepadaku. Hendaklah orang yang berakal taat kepada Allah dengan takut dan ikhlas, redha terhadap keputusannya, sabar atas balanya, syukur atas nikmatnya, serta menerima atas pemberiannya. Ya, takut ikhlas, redha dengan keputusan Allah, sabar atas apa juga ujian Allah, bala Allah bagi kat kita, syukur atas nikmat, dan terima apa juga yang Allah berikan kepada kita, banyak sikit terima. Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Tu Nabi sebut. Kan? Allah SWT berkata, barang siapa tidak redha dengan keputusanku, tidak sabar atas pemberianku, tidak syukur atas nikmatku, serta tidak menerima atas pemberianku, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Seorang lelaki berkata kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, aku tidak menemukan kelazatan dalam taat. Lalu Hasan berkata kepadanya, barangkali engkau memandang dalam wajah orang yang tidak takut kepada Allah, ibadah bererti engkau meninggalkan segala sesuatu kerana Allah. Seorang lelaki berkata kepada Abi Yazid, aku tidak menemukan lazatnya taat. Lalu Yazid mengatakan, itu kerana engkau menyembah taat, bukan menyembah Allah. Sembahlah Allah sampai engkau menemukan kelazatan taat. Tu cerita tadi tu. Kalau orang tu nampak beban dalam semayang tu, maknanya dia nampak kebebanan untuk mengerjakan semayang tu. Tapi sebenarnya apa yang kena lihat, kelazatan dia menyembah Allah itu, salah satunya dengan salat. Itu dia. Ya. Kita menyembah Allah bukannya perbuatan itu. Sikit mana perbuatan tu. Dan itu sebab kita kena fahami pengibrahan. Baru ni saya camah tajuk dia, epistemologi Isra' Mi'raj. Tajuk saya cakap dengan ngado penganjur ni kita. Makna rupa penghujahan ilmu di sebalik Isra' Mi'raj. Bayangkan daripada 50 waktu Nabi dah minta diskaun sampai 5 waktu. Dengan tahap itu kita masih lagi rasa beban dengan solat. Ya, bayangkanlah kalau 50 waktu. Tak tahulah kita tak ada kerja lain kan. 24 jam tu semayang. Sekejap semayang. Masuklah waktu tahap waktu nama kan. 50 waktu. Dah masuk waktu 35 belum dah. Kau capek. Kau lagi nak masuk waktu 36 dah. Macam tu lah kira, macam tu lah kan. Tapi kita diberikan masa yang secukupnya, macam mana kita rasa beban mana. 24 jam semayang, saya dah kira kan, lebih kurang 5 minit semayang. Masuk doa, wirid, zikir, katalah 10 minit. 10 minit kali 5 baru 50 minit. Katalah sejam semayang. Sejam dalam 24 jam kita rasa susah pun nak. Itulah salah kan. Ada lelaki period tak berhenti. Kau perempuan tu faham kan, ni lelaki ngado betul. Tahap popet yang dia pakai pun tak tahu kan. Kemudian diceritakan seorang lelaki sedang bersolat, ketika dia membaca iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, dia merasa dia telah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada di dalam nuraninya ada mengatakan, engkau bohong, engkau hanya menyembah makhluk. Segera dia bertaubat dan memisahkan diri pada manusia. Ketika tiba malam dia solat, bila dia membaca iyyaka na'budu, ada lagi yang berkata, bohong, engkau hanya menyembah kepada hartamu. Maka segera dia sedekahkan seluruh hartanya. Namun ketika dia solat lagi sampai membaca iyyaka na'budu, ada berkata kepadanya, kini telah benar, engkau telah menyembah Tuhanmu. Makna dalam semayang ingat ke benda lain. Kau hanya menembah makhluk, dia kata tu. Sebab bila kita semayang sebab ada orang tengok, semayang sebab ada orang ada tu semayang tu. Pula ramai orang lain semayang, aku tak semayang tu. Kan apalah dia cakap kat aku, biar aku ambil semayang. Jadi tu semayang kena makhluk tu. Kemudian masa semayang teringatlah duit dia berapa ringgit tinggal ni hari ni. Kan? Jadi banyak-banyakkan sedekah untuk kurangkan cinta kita, kecintaan terhadap harta benda.
Ya, banyak kan sedekah. Lepas ni nak sedekah lagi, elok sikit otak kita dengan hati kita. Kan?